Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姊妹，早上好！ Puji nama Tuhan, pagi ini kita kembali boleh beribadah bersama-sama. 我们感谢神，今天可以一起来崇拜。 Saya berharap Bapak Ibu Saudara meskipun ibadah di rumah tetap di dalam kondisi tubuh yang sehat. 我希望大家在家里是健健康康的， Dan tetap bisa berkonsentrasi mengikuti jalannya pemberitaan firman Tuhan. 专心听今天的讲道。 Itulah sebabnya saudara sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, 我们今天要思想今天的话语。 saya mengajak sekali lagi kita datang menghampiri Tuhan di dalam doa. 我们要来到神的面前，一起祷告。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa Surgawi, sekali lagi kami datang menghampiri hadirat-Mu. 我们天上的父，我们今天来到你的面前， Oleh karena kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami, 因为我们的软弱，我们的限制， kami tidak mungkin mengerti firman Tuhan dengan benar 我们不可能很理解你的话语， tanpa pekerjaan Allah Roh Kudus. 没有圣灵的话。 Itulah sebabnya kami persilakan Allah Roh Kudus untuk bekerja dengan leluasa di dalam hati dan pikiran kami. 所以我们要邀请圣灵来到我们的心，来理解你的话语， Memberikan pencerahan kepada setiap kami, 让我们懂你的话语， agar kami mampu untuk mengerti firman-Mu dengan benar. 让我们有能力理解你的话。 Dan Engkau sendiri juga yang akan menolong kami untuk boleh menghidupi, mempraktikkan firman Tuhan dalam hidup kami. 求主你亲自来帮助我们来实行你的话语。 Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang baik yang menyampaikan ataupun yang menerjemahkan. 我们 Tuhan yang tolong beri kekuatan bagi kami. 我们也祷告来给我们的讲道人，还有翻译，还有我们主耶稣给我们的力量。 Tuhan berkati kedua hamba-Mu, 主耶稣来祝福我们两个人， agar boleh menjadi alat berkat di tangan Tuhan. 让我们在主里面是当一个有福了， Supaya semua kami yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. 让所有大家听我们的话就有祝福了。 Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, oleh karena kami siap untuk mendengarnya. 主啊，你要跟我们讲，让我们听。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢神， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 我们的亲爱的弟兄姊妹， hari ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. 我们今天要听你的话。 Dan tema yang akan kita bahas bersama-sama pada pagi hari ini adalah hati yang memberi. 我们今天的话题就是施舍的心。 Dan yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 这个经文是从哥林多前书16章1到4节。 Dan untuk mempersingkat waktu, ayat ini akan dibacakan dalam bahasa Mandarin saja. 我们为了简洁这个时间，我们用中文来读这个经文。哥林多前书16章1到4节，论到为圣徒捐钱，我从前怎样吩咐加拉太的众教会，你们也当怎样行。每逢7日的第1日，个人要照自己的进项抽出来留着，免得我来的时候献臭。及至我来到了，你们写信举荐谁，我就打发他们，把你们的卷子送到耶路撒冷去。我若也该去，他们可以和我同去。 Saudara, pasal 16 merupakan pasal yang terakhir dari surat 1 Korintus. 这个16章是我们最后一个章节，是从哥林多前书。
Dan kalau kita perhatikan pasal 16 ini dimulai dengan kata tentang. 我们要注意到，第一个是要论到这个捐钱。 Ini menunjukkan sebuah transisi di mana Paulus beralih ke topik yang baru. 这个保罗要转向他的话题。 Paulus tidak lagi berbicara tentang kebangkitan, melainkan tentang pengumpulan uang atau dana untuk orang-orang kudus di Yerusalem yang berada di dalam kekurangan. 保罗15章的时候讲到复活，但是在16章他转为一个圣徒的捐项，在耶路撒冷很贫穷的弟兄姐妹。 Maka saudara di sini kita menjumpai bahwa Paulus sedang berbicara tentang hal praktis. 所以我们在这里讲到就是一个使用的事。 Kalau kita perhatikan di zaman kita hari ini, 如果我们今天注意到的， ada begitu banyak orang yang sangat senang dengan hal-hal yang praktis. 有许多人很喜欢很实用的事， Yang ringan dan yang tidak membutuhkan konsentrasi dan pemikiran yang dalam. 很轻松的，不用沉重的思想， Terutama ketika mendengar kebenaran firman Tuhan. 主要是听神的话语。 Ada begitu banyak orang yang langsung mempertanyakan apa yang harus kami lakukan. 很多人是问，那我们要做什么呢？ Atau apa yang bisa kami lakukan dalam hidup kami sebagai orang percaya. 我是作为一个信徒，我能做什么？ Mereka-mereka seperti ini itu tidak senang dengan pengajaran doktrinal. 他们真的不喜欢基督教的教义， Bagi mereka doktrin itu sulit dan memusingkan. 对他们来说，教义是很难、很复杂的， Jelimet katanya. 很复杂的。 Namun mari kita coba cermati pola penulisan dari Paulus. 但是我们要注意保罗所讲的， Dan kita akan menemukan bahwa Paulus tidak pernah menyampaikan hal-hal praktis tanpa didasari dengan doktrin terlebih dahulu. 保罗是没有讲过先不用教义的根基来解释他的使用的事。 Demikian juga dengan perikop yang oleh LAI diberi judul Bantuan untuk Jemaat di Yerusalem. 甚至我们的印尼的基督公会， Ini memang hal praktis tetapi tidak lepas dari doktrin yang Paulus sudah uraikan dalam pasal 15 tentang kebangkitan. 我们是可以看到，在这个15章的复活，一些教义又会分解在我们使用的事。 Karena itu kita bisa simpulkan bahwa doktrin menjadi dasar bagi tindakan praktis. 所以我们的总结就是我们的教义成为使用作为的一个根基。 Jadi sebelum Paulus berbicara tentang hal yang praktis, 他说没有使用作为的讲前， ia memulai lebih dulu dengan apa yang dalam teologi itu disebut eskatologi atau doktrin akhir zaman. 他先讲那个末世的教义。 Itu memang dicatat di dalam seluruh pasal yang ke-15. 这里是在整个的哥林多前书15章讲的， Di dalamnya ada beberapa doktrin, misalnya doktrin manusia dan dosa. 里面是有一个罪人的一个实例， Doktrin tentang keselamatan. 是一个得救的论文。 Tetapi yang sangat kental adalah doktrin berkaitan dengan akhir zaman. 这是那个最主要的在末世论。 Saudara Paulus menegaskan bahwa jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. 如果基督耶稣没有复活，那我们的信心真的徒然的。 Iman Kristen itu memiliki pengharapan karena Kristus yang bangkit. 我们的信是因为主耶稣基督的复活， Dan kebangkitan Kristus itulah yang menjamin kebangkitan orang-orang yang percaya kepadanya di akhir zaman nanti. 是在到世界末日，基督的复活是来表明我们以后信人也会复活的。 Setiap orang percaya yang dibangkitkan akan diberikan upah sesuai dengan apa yang dilakukan atau apa yang diperbuat dalam hidupnya. 我们所作为的，我们所行为的，主耶稣基督会给我们赏赐。 Yaitu dalam hidup semenjak orang tersebut
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. 在一个人信耶稣的以后，他就会有这个主。 Dan Paulus menutup pasal 15 dengan ayat yang ke-58. 保罗在哥林多前书15章最后58节， Saya ingin bacakan ayat ini kepada saudara-saudara sekalian. 我想跟大家讲一遍。 Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. 所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。 Dengan kata lain, saudara, Paulus mengatakan karena Kristus bangkit menjamin kebangkitan kita. 换句来说，主耶稣基督的复活也是保证我们以后也要复活。 Ada hidup kekal yang harusnya saudara dan saya nikmati. 我们是会享受这个永生， Tetapi nantinya pun di dalam kebangkitan kita yang akan datang, 那我们到这个世界末日的时候，我们复活的那一天， kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. 那我们是因我们的作为为惩罚， Itulah sebabnya Paulus bilang giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 所以我们要不断的做神的工， Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. 因为与神的关系，你们的劳苦是不是突然的？ Baru kemudian Paulus masuk dengan hal yang praktis, yaitu pengumpulan uang atau pengumpulan dana. 然后保罗接下来才说那个使用的事。 Dan tema kita hari ini adalah hati yang memberi. 我们今天的话题是施舍的心。 Nah saudara, kalau kita perhatikan pasal 16 ayat yang pertama, 如果我们注意哥林多前书16章第1节， kita menjumpai bahwa Paulus tidak hanya meminta jemaat Korintus untuk mengumpulkan uang atau mengumpulkan dana. 他不单单要我们的圣徒要捐项， Tetapi dia mengatakan dia juga telah memberi petunjuk-petunjuk yang sama kepada jemaat-jemaat di Galatia. 但是他有规定对那个加拉太的圣门， Sehingga saudara kita boleh memahami bahwa pengumpulan dana atau uang untuk jemaat yang kekurangan di Yerusalem 所以要收集这些捐项给耶路撒冷。 itu diberlakukan untuk orang-orang percaya pada zaman itu. 这个是在那个时代给这个我主耶稣的信徒。 Jadi jemaat-jemaat di provinsi Galatia, bahkan jemaat di kota Korintus pun melakukan hal yang sama. 在加拉太和在这个格林多的一个地方也要送到耶路撒冷去。 Itulah sebabnya saudara-saudara, hal yang pertama yang harus kita cermati adalah bagaimana kita boleh memiliki hati yang memberi. 所以第一的重点，我们要仔细看，怎么让我们有施舍的心。 Saudara dan saya perlu memiliki hati yang mau memberi. 我们的弟兄姊妹，我们要有施舍的心。 Mengapa kita perlu memiliki hati yang mau memberi, saudara? 为什么我们要有施舍的心呢？ Oleh karena dari hati itulah terpancar kehidupan. 因为我们的心就是有生命的泉源。 Amsal 4 ayat 23 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 箴言4章23节，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。 Alkitab memberitahu bahwa hati itu menjadi pusat kehidupan. 这个心是一个我们生命的中心。 Kalau hati itu mau memberi, 如果我们心有施舍的心， maka kehidupan kita pun akan terpancar dengan cara atau bagaimana kita itu bisa memberi. 所以我们的生命的泉源就是有施舍的心。 Jadi tanpa hati yang mau memberi, tidak ada tindakan memberi, saudara. 没有施舍的心，我们不可能捐项给别人。 Tetapi hati yang mau memberi itulah yang menggerakkan saudara dan saya sehingga kita mau menumpangkan tangan atau mengeluarkan uang kita untuk memberi. 我们有了施舍的心，来感动我们，来行动，我们献钱给别人。
Di sisi yang lain, saudara, Alkitab juga menyinggung bahwa hati yang memberi itu adalah sebuah hak istimewa. 另一方面，这个施舍的心是我们信徒的一个特权。 Kadang-kadang orang merasa memberi itu adalah suatu beban yang berat. 有时候觉得很沉重感， Padahal Alkitab di dalam Kisah 20 ayat yang ke-35b 然而是在圣经所上的， memberitahukan kepada kita bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. 在使徒行传20章35节，施比受更为有福。 Sehingga harusnya konsep kita di dalam hal memberi bukan menjadi sebuah beban, tetapi adalah hak istimewa yang bisa kita lakukan. 所以我们的捐给别人是不是一个沉重的心？但是因为有福的， Karena dengan memberi itulah kita baru bisa menikmati kebahagiaan. 所以是因为我们施舍的心，我们活得更幸福。 Bukankah kita selalu mencari kebahagiaan, saudara? 我们不是一直要找到幸福感吗？ Dan salah satu kebahagiaan yang bisa kita raih adalah dengan cara kita memberi. 这个幸福是因为我们有施舍的心。 Dan di dalam penguraian doktrin yang Paulus sudah jelaskan sebelumnya, 保罗讲解教义之前， maka itu pun juga tersingkap memberi itu berkaitan dengan kekekalan. 这个事实跟永生有密切的相关。 Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata kepada banyak orang dalam sebuah perumpamaan. 这个保罗是在一个给大家听的故事。 Bahwa ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. 当我饿，你不给我吃。 Tuhan Yesus sedang menyampaikan akan satu hal tentang akhir zaman nanti. 主耶稣是在讲世界末日的那一天。 Lalu orang-orang bertanya kapan menyaksikan atau melihat Tuhan Yesus itu kelaparan. 然后众人是问你什么时候饿呢？ Tuhan Yesus berkata, ketika kamu melakukan kepada salah seorang yang paling hina dari antara orang-orang ini, kamu sudah melakukan untuk aku. 主耶稣说：“如果你给最小的人，就是给我做的。” Sehingga saudara, Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu dapat kita pertanggungjawabkan kelak di dalam kebangkitan akhir zaman itu. 所以我们所做的、所行为，在这个地球上，可以给保证的我们永生的生理。 Itulah yang dipahami oleh Paulus. 所以保罗是很理解这些， Sehingga dia mengajak jemaat-jemaat yang pernah dia dirikan, baik itu di Galatia ataupun di Korintus, untuk boleh memberi bagi orang Yahudi yang kekurangan di Yerusalem. 无论是在哥林多或者是在加拉太的弟兄们，他是有这样的给耶路撒冷的一个弟兄姊妹。 Mengapa orang-orang Yahudi di Yerusalem itu kekurangan, saudara? 为什么那些犹太人是贫穷呢？ Alkitab tidak menjelaskan dengan jelas buat kita. 圣经没有讲很仔细， Tetapi para penafsir mengungkapkan bahwa karena kekristenan maka mereka itu teraniaya. 但是他说，因为有一些他们是被逼迫的， Maka mereka mempunyai kesulitan hidup sehingga pada akhirnya mereka itu serba kekurangan. 所以他们的生活遇到了困难。 Dan Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang dia dirikan yang adalah bukan sepenuhnya orang-orang Yahudi. 那在别的地方，他们的教会里面不是单单的一个犹太人， Baik di Galatia ataupun di Korintus sama-sama orang-orang bukan Yahudi yang boleh bertobat atas pemberitaan Injil Rasul Paulus. 在哥林多跟加拉太的一个教会，不单单只是犹太人。 Dan Tuhan Yesus pun pernah mengatakan keselamatan itu datang dari orang Yahudi. 这个救恩是从犹太人来的。 Sehingga Paulus ingin mengajarkan jemaat-jemaat yang dia dirikan yang notabene-nya bukan orang Yahudi. 所以这个保罗在一个外邦人的教会里面，他会叫这个到耶路撒冷捐钱的。 Bahwa mereka telah menerima berkat-berkat rohani oleh karena pemberitaan Injil mulai dari orang-orang Yahudi. 这些教会已经承受上帝的祝福，所以他可以给别人的一个帮助。 Maka saat ini mereka juga harus memperhatikan orang-orang Yahudi yang kekurangan di dalam hal jasmani. 所以他们在这一方面要照顾耶路撒冷的犹太人， Agar mereka boleh saling menjadi berkat
orang-orang bukan Yahudi menerima berkat rohani, orang-orang Yahudi menerima berkat jasmani. 就是他们要互相祝福，在属灵上的给这个他们的外邦人跟犹太人的这个生活的。 Itulah yang sedang Paulus tekankan, yang Paulus ajarkan dan Paulus dorong orang-orang berbagian di dalam memberi. 这就是保罗所教的。 Selanjutnya saudara, kita akan melihat bagaimana Paulus menerapkan atau memaparkan pola di dalam memberi. 接下来呢，我们是要看事实的方式。 Itu bisa kita perhatikan di dalam ayat yang kedua. 我们是可以看到在第2节。 Dan hari ini saya ingin menguraikan di dalam 4P. 我是要解释在有4个方式。 Jadi pola memberi itu ada di dalam 4P supaya gampang kita hafal. 让我们是在这个 P 在一起，让我们是记得很清楚。 Yang pertama adalah personal atau pribadi. 第一个 P 就是个人， Itu yang Paulus ungkapkan dengan kata-kata hendaklah kamu masing-masing. 就是说你们要个人自己。 Artinya setiap orang secara pribadi, secara personal. 这就是每一个人、每一位的。 Sehingga memberi itu bukan di dalam satu kelompok, tetapi pertanggungjawaban setiap orang. 这个事实不是一群人给，但是每一个人有这个承担。 Dan masing-masing orang yang ada pemasukannya harusnya bertanggung jawab juga untuk memberi kepada yang membutuhkan. 要按照他们每个人的收入来捐钱的。 Sehingga Paulus mengatakan hal memberi itu adalah hal atau keputusan dari setiap pribadi untuk memberi. 所以呢，这个捐钱是要自己的认定来捐给别人。 Dan keputusan setiap pribadi itu pastilah didasarkan dari hati yang mau memberi. 这个决定是来到施舍的心。 Kemudian P yang kedua, saudara, adalah periodik. 第二个倍就是一个定期， Apa artinya, saudara? Artinya itu berkala atau teratur. 就是有规定的。 Itu kita boleh lihat dengan kata-kata hari pertama dari tiap-tiap minggu. 我们可以看到，就是每逢7日的第1日。 Nah saudara, kalau kita perhatikan hari pertama itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 这个第1日我们要注意到的话，它就是主耶稣基督的复活。 Dan sejak Yesus bangkit, maka murid-murid itu selalu bertemu untuk beribadah di hari Minggu. 从主耶稣复活之后，就是这个星期天，他们的门徒就是来崇拜。 Bukankah orang-orang Yahudi, murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang Yahudi? 那这个门徒是不是犹太人呢？ Yang biasa menjalani ibadah mereka di hari ke-7 atau hari Sabat Yahudi. 就是他们的崇拜一般是在安息日。 Tetapi Paulus di sini mengatakan hari pertama dari tiap-tiap minggu. 但是保罗这里讲是每逢7日的第1日。 Dan kalau kita teliti dengan jelas di dalam Kisah Para Rasul, 如果我们详细的看在这个使徒情经， kita juga mendapati bahwa turunnya Roh Kudus itu adalah pada hari Minggu. 圣灵降的时候，就是也是在星期日。 Dan disitulah berdiri gereja di Perjanjian Baru dengan 3.000 orang yang menjadi percaya saat Petrus berkhotbah. 就是在新约，我们可以看到有3000多人的一个新教会。 Itulah gereja Perjanjian Baru mula-mula berdiri. 这就是新约的第一个教会。 Sehingga saudara, konsep ibadah orang Yahudi di hari ke-7 itu pindah menjadi hari pertama atau hari Minggu. 所以他们的概念就是从这个第7日变成第1日， Bukan lagi hari Sabtu, tapi hari Minggu. 不是星期六，而是星期日。 Dan itu terus berlanjut sampai dengan kita hari ini yang melakukan ibadah bersama-sama adalah di hari Minggu. 甚至实行到今天，就是我们有星期日的崇拜。 Nah saudara-saudara, kalau kita boleh perhatikan apa yang Paulus sedang katakan bahwa hari pertama tiap-tiap minggu itu
那我们要详细看保罗的这个每逢第7日的第1日是什么呢？ Dan kamu masing-masing atau secara pribadi 那我们每一个人是 sesuai dengan apa yang kamu peroleh. 按我们自己的收入。 Maka saudara kita masuk kepada P yang ketiga, yaitu proporsional atau sebanding. 所以我们要讲的第3个倍就是那个按比例平 Itu 等， kata-kata yang kita jumpai itu sesuai dengan apa yang kamu peroleh. 就是说要按照你们自己的收入来抽出来。 Sehingga saudara di dalam memberi uang bagi orang-orang miskin di Yerusalem, 所以捐钱给耶路撒冷贫穷的弟兄们。 orang-orang Korintus itu perlu memperhatikan apa yang mereka dapatkan. 格林多的人要注意他们自己的收入。 Tidak mungkin seseorang bisa memberi di luar dari apa yang dia dapatkan. 不可能一个人是他没有获到的可以转给别人。 Atau Paulus sedang mengajarkan memberi sesuai dengan penghasilanmu. 换句来说，保罗说你是死的，要从你的收入抽出来。 Berapa yang engkau hasilkan itulah yang engkau ambil sebagian daripadanya untuk memberi. 你有多少的薪水要给别人的？ Jadi saudara, kita tidak memberi melampaui apa yang kita terima, tetapi kita memberi sesuai dengan apa yang kita terima. 所以弟兄姊妹，我们是事实的时候，是我们的力量，我们的薪水不是我们的另外一个力量。 Dan yang keempat, P yang keempat adalah pemisahan. 第4个 P 就是那个抽出来， Di mana Paulus menyuruhkan supaya mereka menyisihkan sesuatu dan menyimpannya. 保罗是要让弟兄姊妹要抽出来留着。 Maka saudara, di sini kita melihat bagaimana Paulus memberikan satu pola di dalam hal memberi. 所以保罗在这里很详细说施舍的一个方式。 Dan kita tahu dengan jelas memberi di sini adalah memberi uang. 我们在这里很明确，施舍就是给钱。 Dan kita boleh mengerti bahwa pada saat itu gereja belum terorganisir sebagaimana terorganisirnya gereja saat ini. 那时候我们很明白，教会的管理不像今天的教会管理。 Sehingga Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, apa yang kamu dapatkan, kamu sisihkan pada setiap hari pertama atau pada setiap hari Minggu. 所以你们的收入的要放你们的自己抽的留着，让给别人的一个捐项。 Kamu simpan dulu di rumah. 你们先放在你们自己的家。 Nanti pada saat aku datang, 我来的时候， baru uang yang sudah kamu kumpulkan tiap hari Minggu itu kamu serahkan untuk dibawa ke Yerusalem. 你们每份的已经抽出来的钱，我要先抽给耶路撒冷的人。 Nah saudara, pada saat itu ibadah atau jemaat itu berkumpul di rumah-rumah. 那时候的教会就是在一个家里面的， Belum ada ibadah yang diselenggarakan di sebuah gedung gereja seperti yang biasa kita lakukan di Kaintong. 那时候是没有像我们今天的礼堂。 Sehingga pembiayaan ibadah itu tidak sebanyak atau serumit yang diterapkan pada saat ini. 所以我们那时候的那个教会的费用是没有像我们今天的费用这么大。 Nah saudara, dari prinsip yang Paulus terapkan bagi orang-orang di Korintus, 那这样的规定保罗给的， ini juga yang telah menjadi prinsip persembahan di dalam gereja Tuhan. 那我们今天如同是一个奉献的道理。 Di mana setiap hari Minggu ketika jemaat datang beribadah, 那每个星期日，我们的教会崇拜， jemaat memberi persembahan. 那我们的教会是给奉献。 Tentu persembahan itu digunakan untuk operasional daripada gereja Tuhan. 当然了，这个奉献给这个教会一个管理。 Tetapi di sisi yang lain ada juga persembahan diakonia. 但是在另一方面，就是要抽出来一个卷子。
Persembahan yang memang diperuntukkan untuk membantu jemaat-jemaat atau orang lain yang ada di dalam kesulitan atau kekurangan. 这个卷子的项目是给就是需要帮助的人。 Bahkan di tengah-tengah pandemi yang sedang kita alami saat ini, 甚至在我们现在疫情当中， tentu lebih banyak lagi jemaat Tuhan atau orang-orang di luar sana yang kesulitan dalam hal hidup. 肯定有许多人是在生活方面遇到了困难， Mereka punya kebutuhan. 他们有需要的， Kebutuhan itu perlu ditolong oleh gereja Tuhan. 他们的生活需要有教会来帮助他们。 Maka Kaintom pun juga memberikan kesempatan untuk saudara memberi di dalam persembahan untuk fight to COVID-19. 所以我们的嘉印行有一个这个项目，就是给捐资给一些疫情的一个困难。 Di mana persembahan-persembahan itu akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. 把这个卷子要分享给别人。 Inilah yang menjadi prinsip gereja mengumpulkan persembahan. 这就是我们今天教会的奉献的规定。 Dan tentu saja persembahan itu berupa uang. 那肯定这是卷子，就是金钱。 Jadi sekali lagi saudara, persembahan yang saudara berikan haruslah secara personal atau pribadi masing-masing. 所以我们的奉献要每一个人献给的。 Diberikan secara periodik atau berkala teratur, artinya setiap hari Minggu. 就是按我们的定期，每个星期日我们要收集我们的钱，抽出来留着。 Kemudian diberikan juga sesuai dengan penghasilan yang saudara terima. 然后按我们自己的收入的比例， Tuhanlah yang memberkati pekerjaanmu, usahamu, sehingga engkau bisa memperoleh pendapatan. 上帝祝福你们的工作，所以你们在 Dan 这个星期日 sebagian 可以 daripadanya secara proporsional atau sebanding dengan pendapatan saudara berikan sebagai persembahan. 所以按你们的比例是可以奉献给我们的教会， Sehingga gereja itu bisa menyalurkan, bisa menyerahkan kepada jemaat-jemaat yang memang dalam kekurangan dan membutuhkan dana tersebut. 所以我们教会可以分享伸手给有需要的人，帮助他们。 Gereja juga bisa menggunakannya untuk operasional dari gereja Tuhan ini. 我们教会也是有到这个教会的管理。 Di sisi yang lain, gereja juga akan memberi dukungan kepada lembaga-lembaga misi yang melakukan penginjilan. 就是我们也会给一些传导的一个组团。 Bahkan gereja kita juga mendukung salah satu sekolah teologi yaitu STT SAPPI di Palalangon. 那我们也是捐资给巴拉朗岸的一些教会。 Bahkan juga mendukung mahasiswa-mahasiswa yang studi teologi di sekolah-sekolah teologi. 还有他们在圣学院来读的一个学生，我们也会给卷子给他们。 Sehingga saudara, ketika Paulus bicara tentang memberi secara pribadi, periodik, proporsional, dan adanya pemisahan, ini dia sedang berbicara tentang satu disiplin rohani, yaitu memberi persembahan. 所以当保罗讲这按我们收入的比例平等，单独分开抽出来这些钱，就是他要认定。 Karena kalau memberi secara periodik atau teratur itu membutuhkan disiplin. 那我们是要很任性的要先钱。 Dan sebagai murid Tuhan Yesus, 那作为一个基督徒， dan kata murid dalam bahasa Inggris itu disciple, 这个门徒是一个学生。 maka itu dekat sekali dengan kata dalam bahasa Inggris juga yang diterjemahkan Indonesia menjadi disiplin. 这个很接近，我们要有这个韧性。 Sehingga sebagai murid Tuhan Yesus, 所以我们作为一个基督徒， kita harus memiliki disiplin untuk memberi persembahan. 我们要有决定的心来先捐钱给别人。 Sehingga persembahan itu boleh digunakan untuk melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. 我们有爱心事实，让我们的天国降到这个世界。 Dan juga menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. 我们的手可以帮助有需要的人。 Nah, saudara, di tengah-tengah masa COVID ini, saudara mungkin tidak bisa memberi secara langsung. 那我们在疫情当中，我们是不可以亲自给别人。
Tetapi saudara bisa memberi melalui transfer dengan nomor rekening yang biasa tertera ketika persembahan itu dilangsungkan. 但是我们在教会是有一个可以转账银行的一个方式。 Atau saudara bisa memisahkan uang saudara, masukkan ke dalam amplop, lalu dibawa nanti pada saat gereja dibuka kembali untuk ibadah tatap muka. 或者是你们可以抽出来你们的钱在家里，那当周日的时候，你们可以奉献出来。 Saudara perlu memiliki hati yang mau memberi. 弟兄姊妹，你们要有施舍的心。 Ada satu kesaksian yang ingin saya ceritakan tentang seorang jemaat yang usianya sudah cukup tinggi. 我要分享做一个见证，有一个会友， Sehingga tidak memungkinkan untuk dia datang ke gereja. 他的年龄已经很大，所以不可能他自己来教会崇拜。 Bahkan mungkin dia juga tidak mengerti bagaimana caranya transfer. 他也是不明白怎么转账呢？ Dan apa yang dianjurkan oleh gereja untuk mengumpulkan di dalam amplop-amplop, 所以他要在一个封里面所筹取的。 itu dia sisihkan setiap minggu itu dalam satu amplop, saudara. 他每一个星期日，他放在这个纸里面， Dia kumpulkan, saudaraku. 他放在这个封信里面。 Kenapa harus dipisah, saudara? 为什么要分开呢？ Karena kalau tidak dipisah itu bisa digunakan atau terpakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. 如果你们没有凑出来，可能这个钱很快就没有了。 Maka jemaat ini memisahkan setiap minggu persembahannya dimasukkan dalam satu amplop demi satu amplop. 所以每一日的，他就记得要抽出来他的钱放在这个封信里面。 Dan dia menitipkan itu karena sudah cukup banyak, dia menitipkan kepada salah seorang majelis. 然后他就给我们的一个事工。 Yang menarik, saudara, saya melihat itu amplop-amplopnya itu setiap minggu itu ada tanggalnya, saudara. 最有趣的，他是每月每日他就记得有这个号， Lalu dia masukkan uangnya di sana. Setiap minggu ada, saudara. 每一个日每星期日几号几月，他就会清清楚楚的写下来。 Bahkan untuk kebaktian yang bukan hari Minggu, misalnya Jumat Agung dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, itu pun juga ada amplop persembahannya, ditulis tanggalnya di sana. 就是那个受难日和耶稣的升天，他那时候也是记得每月每一日。 Dan dia sudah tumpuk-tumpuk karena belum bisa datang ke gereja, dia titipkan kepada salah seorang majelis. 他不断的放在他的家里。那有一天，他给我们的事工给这里的教会。 Di sini saya melihat bahwa jemaat itu punya hati yang mau memberi. 我看了这个老年人的会友有事实的心， Apa yang dianjurkan oleh gereja, dia benar-benar melakukannya. 有教会的推荐，他真正的做。 Setiap minggu satu demi satu amplop itu dia masukin uangnya, dia taruh dengan baik, dia pisahkan itu. 每逢星期日，他就是不断的记忆他自己的抽出来的， Dan baru dia serahkan kepada salah seorang majelis. 然后他就给我们的这些教会。 Nah, saudara, selanjutnya kita akan melihat apa yang Paulus uraikan di dalam hal mengelola pemberian. 接下来我们会讲保罗的管理卷子， Yaitu di dalam ayat 3 dan 4. 就是在第3和第4节。 Paulus mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengelola keuangan ini haruslah bersifat jamak dan layak dipercaya. 保罗说，这些管理这些钱要有富庶的人，有举荐可信的人。 Di dalamnya Paulus mengatakan orang-orang yang kamu anggap layak atau yang bisa dipercaya. 这里保罗强调了这个举荐可信的人来处理。 Itulah sebabnya saudara yang menjadi bendahara gereja tidak boleh cuma satu orang, minimal 2 orang. 所以我们教会的经理不单单一个人，要有2个人以上。 Karena yang mengelola keuangan itu harus jamak dan orang yang bisa dipercaya. 这个管理卷子的人要几个人，要有很多人参与。 Bahkan Paulus menyadari, saudaraku, bahwa uang yang dikumpulkan jemaat Korintus itu sangat sensitif kalau tidak dipertanggungjawabkan dengan baik. 如果他们所捐者的钱没有管理好，他就是有一点反义。 Harus ada orang-orang yang dianggap layak, orang-orang yang dipercaya.
他们要有一个举荐可信的人来处理。 Bahkan ketika Paulus datang nanti ke Korintus bukan diserahkan hanya kepada Paulus saja, tapi ada orang-orang yang layak dipercaya. 甚至他把这个卷子不单单给这个保罗他自己的钱，但是要跟一群人一起去。 Maka boleh saja orang-orang yang dipercaya itu yang mengantarkannya ke Yerusalem. 所以他们那些团是自己送到耶路撒冷去的。 Tapi Paulus mengatakan kalau perlu Paulus juga pergi, dia juga akan pergi, tapi dia tidak mau sendirian, tetap karena keuangan itu adalah hal yang sensitif. 他说：“如果我可以去的话，我会跟你们去，但是这些钱就是很难的纷争。” Dan Paulus mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka itu bertanggung jawab dalam penggunaannya. 所以他们是如何对这些钱负责呢？ Gereja Tuhan yang menerima persembahan jemaat 这个教会有我们受的我们的奉献， harus dikelola dengan baik, 需要有好的管理， harus bertanggung jawab dalam penggunaannya, 要有责任使用它们， bukan digunakan seenaknya atau tanpa sebuah pertanggungjawaban. 不是我们是乱七八糟的乱用。 Sehingga persembahan jemaat itu bisa menolong orang-orang kekurangan, bisa dipakai untuk pelabaran kerajaan Allah di muka bumi melalui gereja Tuhan di tempat ini. 所以我们的奉献在天国里面可以扩大上帝的旨意， Juga bisa memenuhi kebutuhan operasional daripada gereja Tuhan. 我们的所有的教会的实行可以满足了。 Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? 那弟兄姊妹，你们如今怎么样呢？ Satu kalimat yang menjadi penutup dari khotbah ini. 有一句话我来结束了。 Apakah memberi persembahan merupakan disiplin rohani yang biasa saudara lakukan dengan sukarela dan sukacita? 你们是否有喜悦的心来奉献给我们的教会呢？ Memberi itu harus dengan sukarela dan juga sukacita. 这个奉献要有喜悦，要有我们自己的心。 Karena memberi itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. 我们的奉献就是上帝给我们的特权。 Biarlah Tuhan yang sudah memberkati hidup saudara dan saya. 让我们的主耶稣基督祝福我们的生活。 Tuhan juga boleh pakai saudara dan saya untuk menjadi alat berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. 愿上帝使用我和你们的给别人的祝福。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 上帝祝福今天的话语。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami. 我们感谢神，今天要纪念的一个讲道， Bahwa Engkaulah yang memberkati kami secara jasmani. 是你自己是祝福我们的身体， Sehingga kami boleh mengumpulkan uang berdasarkan pendapatan atau pemasukan yang kami terima. 是我们按照我们自己的收入来捐子。 Tetapi uang itu bukan untuk kami gunakan sendirian. 但是这些钱不是我们自己用的， Tetapi kami boleh menyisihkan sebagian dari pendapatan kami 但是我们可以从我们的收入凑出来的， untuk kami menjalankan disiplin rohani dalam hal memberi. 让我们有认定的心来捐子。 Kami boleh dengan rutin dan teratur memberi persembahan. 我们有规定的来奉献， Sehingga kami boleh berbagian dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. 所以我们可以参与你的做工。 Terima kasih untuk segala berkat-Mu. 感谢神所有的祝福， Terima kasih juga untuk kesempatan hak istimewa yang kami miliki dalam hal memberi. 感谢你给我们是一个有事实的特权。 Terima kasih juga untuk gereja Tuhan yang juga mengelola keuangan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu. 感谢也是我们教会的一个特权来处理的。 Tetap berikan tanggung jawab kepada majelis yang mengelola keuangan ini. 给我们的事工一个负责任， Sehingga seluruh persembahan jemaat boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. 所以所有会友的一个奉献可以来表达你天国的。 Tolong juga kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. 求你也是帮助我们是一个
可以实行你的话语， Berikan kepada kami hati yang mau memberi, 给我们有施舍的心， sehingga kami boleh memberi dengan sukarela dan sukacita. 所以我们给的时候有心甘情愿的给你。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢神， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主耶稣基督的名， kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. 我们祷告， Amin. 阿门。